Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. أين وصلنا؟ في أي موضع؟ وفي أي صفحة؟ Uh, 43 Ustaz. موضع Anwa'ul masyhur ghaira istilahi. 43 Ustaz. Ini dah baca ke Anwa' al-Masyhur Islahi? Sampai jim. Jim. Jim dah baca lah. Anwa' masyhur wal istilahi. Baik, dal lah. Jenis-jenis hadis masyhur ghair istilahi. Baik, sebelum Sampai kita tiga. sampai Ada dah lah. Baik, sebelum kita teruskan pada jenis-jenis hadis masyhur ghair istilahi, Ustaz nak tanya Nik Muhammad Afiq. ya Ustaz. Apa beza masyhur istilahi dengan ghair istilahi? Masyhur istilah. Ya. Apa Dia beza? istilah dengan zahir. Dengan ghair Dia istilahi. perawi. Ha? Kalau istilah ini dia masyhur daripada mulut manusia. Itu masyhur apa? Istilahi ke Daripada ghair istilahi? Yang anda kata ni ghairi istilahi. Okey. Masyhur istilahi? Apa dia? Istilah ini kalau perawi dia ada 3 hingga 3 dan ke atas Ustaz. Okey, 3 dan ke atas. Badrul. Syukran Nik. Badrul. Ya Ustaz. Hal hadzal jawab sahih? Dia sahih tapi tidak berapa lengkap. Lengkap kan? Masyhur dari segi istilah ni dia masyhur dari segi had mutawatir dia sama ada lebih daripada 3 dan kurang daripada mutawatir. Dan untuk yang bukan istilah, dia cuma macam popular di kalangan mulut-mulut manusia saja dan tanpa syarat tertentu, Ustaz. Dia tidak ada kaitan dengan masyhur. Okey, Badrul. Badrul kata masyhur istilahi perawinya lebih daripada 3. Betul kan lebih daripada 3 tu? 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Dan kurang daripada syarat mutawatir. Okey, dan kurang daripada syarat mutawatir. Baik. Kita pergi kepada yang keempat dal, masyhur bainal usuliyin. Ada hadis yang masyhur popular di kalangan ahli usul. Usuliyin itu maksud usul fiqh lah, bukan usuluddin. Kalau ulama usuluddin dia lebih dia panggil ulama kalam. Tapi usuliyin ni lebih kepada usul fiqh.
Contohnya hadis rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis ni dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Diangkat daripada umatku, diangkat maksud dimaafkan daripada umatku al-khata'. Perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja. Al-khata' ni tersilap ataupun tersalah yang dilakukan secara tanpa sengaja. An-nisyan, kerana terlupa. Wa mastukrihu alaihi, kerana terpaksa. Itu dimaafkan. Syafiq pernah dengar tak hadis ni? Syafiq Fikri. Ya Ustaz. Pernah dengar tak hadis ni? Macam pernah Ustaz. Macam pernah ya. Baik. Hak yang kelima, masyhur bainan nuhat. Masyhur di kalangan ulama nahwu. Nuhat tu jamak kepada nahwiyun. Kalau seorang nahwiyun, ahli nahwu. Kalau jamak, nuhatun. Contoh hadis ni'ma. Ni'ma al-abdu Suhaibun law lam yakhafillaha lam ya'sihi. Hadis ni la aslalahu. Mana tidak ada asasnya. Apa maksud hadis yang tidak ada asasnya? Hafiz Bahari. Ya Ustaz. Apa maksud hadis la aslalahu, tidak ada asalnya? Hadis apa ni? Hadis maktuk Ustaz. Hadis maktuk tu ada juga asalnya, cuma sanad dia. Hadis maktuk lain, hadis maktuk ni kata-kata tabi'in. Maudhu' Ustaz. Hadis maudhu'. La aslalahu ni maksud hadis maudhu' lah. Kerana tidak ada asas, tidak ada asal. Yang keenam, masyhur bainal 'amah. Hadis yang masyhur, popular di kalangan orang awam. Ammatun nas. Contoh, al-ajalatu minas syaitan. Hadis riwayat At-Tirmizi wa hassanahu, dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmizi. Fahmi. Muhammad Fahmi. Ya Ustaz. Kita pernah dengar tak hadis ni? Pernah. Dia macam tergesa-gesa yang Ustaz maksudnya. Al-ajalah tu maksud tergesa-gesa ataupun gopoh gapah. Ataupun orang Kelantan panggil lorak gaduh. Lorak gaduh. Bukan gaduh gocoh tu. Tergesa-gesa lah gaduh ni. Jadi jangan bersifat gopoh gapah, tergesa-gesa, lorak gaduh. Kenapa? Kerana itu adalah daripada syaitan. Syaitan yang dorong kita untuk melakukan sesuatu amalan dalam keadaan tergesa-gesa. Nak solat tergesa-gesa, nak baca Quran tergesa-gesa, nak belajar tergesa-gesa. Sepatut kita buat persiapan awal. Kelas pukul 8, 7.30 dah ready dah. Solat pukul 1 Zuhur, 12.30 dah ready dah. Ini orang azam baru nak ambil wuduk. Lepas tu berlarilah kejar imam. Bukan kejar imam, kejar rakaat. Baik, kesemua ni adalah contoh-contoh hadis yang masyhur. Apa dia? Masyhur istilahi ke masyhur ghair istilahi? Amaluddin. Ya Ustaz. Ni contoh semua 6 contoh ni hadis, contoh hadis masyhur istilahi ke masyhur ghair istilahi? Ghair istilahi Ustaz. Ghair istilahi. Adilah hadi, adilah hadi. Adilah.
Ya Ustaz. Apa syarat hadis masyhur ghair istilahi? Adilah ada tak? Ada Ustaz. Ha? Ada tak ni? Ada Ustaz. Jawablah. Apa syarat hadis masyhur ghair istilahi? Boleh jawab ke tak boleh ni? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Ahmad Izam. Ahmad Izam. Ya Ustaz. Apa syarat? Syarat hadis masyhur ghair istilahi. Syarat dia Ustaz Ustaz daripada bilangan perawi. Cakaplah. Ustaz tanya exam ni. Syarat dia daripada segi bilangan perawi ada satu, ramai ataupun tiada langsung. Itu bukan syarat. Kalau satu ramai ataupun tiada langsung. Syarat ni mesti satu. Mesti ramai. Itu dipanggil syarat. Bukan exam. Aiman Hakimi. Hadis masyhur ghair istilahi terkenal dalam kalangan manusia Ustaz. Tak, Ustaz tanya, dengar baik soalan Ustaz. Oh, cantik gambar Aiman. Ustaz tanya, apakah syarat hadis masyhur ghair istilahi? Aiman. Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Baik Amira Hamizan. Amira. Amira Hamizan. Saya tak boleh cakap lain slow. Okey. Arif Tajuddin. Saya Ustaz. Apa syarat hadis masyhur ghair istilahi? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Atirah Salahuddin. Atirah. Ya saya Ustaz. Apa syarat? Perawi dia kena satu. Perawinya kena satu. Betul tak? Tak betul. Dania. Mana Dania? Ya Ustaz. Apa syarat? Tak pasti Ustaz. Tak pasti. Farah Ashikin. Malahu isnad wahid Ustaz. Kan. Tu Fawaz. Danish Iskandar. Mana Danish? Jawab. Kalau tulis mungkin orang tak baca semua. Danish. Iskandar. Ya Ustaz. Apa jawapannya? Tak ada syarat Ustaz. Senang je. Itulah. Antum masa Ustaz mengajar kena fokus. Jangan dengar soalan je.
Tapi kena faham soalan tu dan kena faham apa yang Ustaz sebut sebelum ni. Ni Ustaz nak ulang balik ni. Yuqsad bihi hadis masyhur ghair istilahi. Yuqsad bihi ma ustuhira alal alsinah min ghairi syurutin tu'tabar. Tanpa syarat. Tak ada syarat. Sebab itulah dia kata, apabila tiada syarat, maka yashmal, dia meliputi semua jenis hadis. Sama ada satu sanad ke, dua ke, tiga ke, empat ke, lima, semua. Merangkumi semua. Sebab apa? Sebab dia tak ada syarat. Boleh faham ke? Farah sikit, boleh faham ke? Boleh. Boleh? Jadi kalau walaupun Ustaz tanya apa dia syarat, tak semestinya ada. Ustaz nak tahu antum faham ke tidak? Bukan Ustaz nak antum jawab soalan, Ustaz nak tahu antum faham ke tidak? Jadi kalau faham, walaupun soalan tu berbelit, antum boleh jawab. Masyhur istilahi ada syarat dia. 3 perawi atau ke atas. 3 perawi dan ke atas. Jangan sampai tahap mutawatir. Tapi masyhur ghair istilahi tidak ada syarat. Yang penting hadis tu masyhur. Okey? Baik. Apa hukum hadis masyhur? Al-masyhur al-istilahi wa ghair al-istilahi sama je. Hukum masyhur istilahi dengan ghair istilahi dari segi status dia sama saja. Iaitu la yusaf, tidak disifatkan sama ada dia itu sahih ataupun ghairu sahih. Tak boleh kita kata masyhur istilahi sahih. Masyhur ghair istilahi tidak sahih. Tak boleh. Bal minhu, bahkan sebahagiannya sahih, sebahagiannya hasan dan sebahagiannya dhaif, bahkan ada hadis masyhur istilahi maudhu'. Ada hadis masyhur ghair istilahi maudhu'. Lakin tetapi in sahha, tetapi sekiranya sahih al-masyhur istilahi, sekiranya hadis masyhur istilahi sahih, iaitu setelah disemak, dilihat sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak ada syaz dan tidak ada illah, maka hadis masyhur istilahi tadi sahih. Fatakunu lahu mizah, maka dia memberi suatu mizah. Mizah ni keistimewaan, kelebihan. Turajjihuhu, melebihkan dia daripada hadis aziz dan gharib. Ini masyhur istilahi lah. Masyhur istilahi. Kalau sahih, sudah pasti dia lebih tinggi kedudukannya berbanding hadis aziz. Sebab apa? Aziz 2, masyhur 3 dan ke atas. Dan lebih tinggi daripada gharib. Sebab apa? Sebab gharib 1 je. Masyhur istilahi 3 dan ke atas. Boleh? Boleh faham ke? Kalau antum tak faham, tanya selalu. On the spot. Ustaz. Okay. Maksud yang turajjihuhu tu dia lebih meyakinkan ni macam tu lah. Lebih meyakinkan, lebih tinggi kedudukan dia, tarjih. Biasakan kita tengok, jumpa dalam kitab fiqh, al-qaulur rajih. Mana ada khilaf ulama, lepas tu ulama kata al-qaulur rajih. Pendapat yang lebih tepat. Bukan yang lain tu tak betul. Tapi yang ni lebih tepat. Begitu juga hadis aziz. Sama-sama sahih. Gharib sahih, aziz sahih, masyhur istilahi pun sahih. Sama-sama sahih. Tapi mana lebih kuat? Sudah pastilah masyhur istilahi lebih kuat. Sebab apa? Sebab dia ada 3 perawi. Berbanding dengan aziz, 2. Gharib 1. Baik, di mana kita nak dapatkan hadis masyhur?
Al-murad bil musannafat. Maksud dengan karya hadis masyhur ialah hadis masyhur alal alsinah. Masyhur pada mulut-mulut manusia. Bukan masyhur istilahi. Apa makna? Maknanya, masyhur istilahi ini tidak ada kitab khusus. Tidak ada kitab khusus yang mengumpul hadis masyhur istilahi. Sebab apa? Sebab mungkin hadis masyhur istilahi ni tak banyak. Tapi yang adanya kitab khusus yang mengumpul hadis masyhur ghair istilahi. Sebab apa? Sebab hadis masyhur istilahi ni terlalu banyak. Popular. Antaranya ialah al-maqasid al-hasanah. Fima ushtuhira alal al-sinah lis-sakhawi. Yang kedua, kashful khafa' wa muzil al-ilbas. Fima ushtuhira. Sebut, semua dia sebut ushtuhira. Mana yang masyhur, yang popular. Ala al-sinah. Betul kan? Bukan ala sunnah ni. Betul kan? Ada hamzah ni. Ala al-sinah. Taruh hamzah di atas alif. Ala al-sinatin nas. Lil ajluni. Jim tamyiz at-tayyib minal khabis. Fima yaduru ala al-sinah. Apabila sebut al-sinah tu maksud masyhur ghair istilahi. Oleh Ibn Dibagh Asy-Syaibani. Baik. Boleh tak siapa-siapa sebut? Fatin Najwa. Fatin. Ustaz. Boleh tak nanti sebut hadis yang popular lah. Sebut saja hadis tu, ramai orang tahu. Bukan sahaja kalangan ulama, kalangan asatizah, kalangan orang awam pun tahu. Boleh sebut satu hadis. Utlubul ilma walau fissin. Utlubul ilma walau bisin. Baik, hadis tu sahih ke tidak? Itu bukan hadis itu sebenarnya. Tapi popular sebagai hadis. Walau dia bukan hadis, itu hadis maudhu'. Habibullah. Ya Habibullah. Boleh sebut hadis yang masyhur. Okey, tak apalah, lain slow. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya sampai ke liang lahat. Masyhur, tetapi hadis tu maudhu', bukan hadis. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bukan iman, itu bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu pun bukan hadis. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya, bukan hadis. Awaluddin ma'rifatullah, itu pun bukan hadis. Kebersihan separuh daripada iman, itu bukan hadis. Tapi ramai yang kata hadis, termasuk asatizah. So kena hati-hatilah apabila nak sebut hadis, nak sebar hadis. Kena semak dulu. Kalau kita tak pasti, jangan sebarkan. Baik, jenis hadis ahad yang kedua. Taruh nombor tu. Ustaz. Okey. Saya nak tanya Ustaz. Kan kalau macam hadis talabal ilmi faridatun ala kulli muslim tu kan macam famous di kalangan orang ramai juga Ustaz. Tu masyhur juga Ustaz. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, ini hadis sahih tapi kurang popular. Tengok penyakit orang kita, penyakit umat Islam. Yang bukan hadis popular. Yang hadis, betul-betul hadis dan sahih tapi kurang popular. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu yang sahih. Sepatutnya kita popularkan hadis ni. Tak payahlah cakap
daripada Buayan sampai ke Lian Lahat. Tak payahlah pergi sampai China. Tak payah. Datang ke Bacok sudahlah, tak payah pergi negara China. Okay. Jenis hadis ahad yang kedua Al-Aziz. Yang pertama Al-Masyhur, yang kedua Al-Aziz. Taruh nombor kat situ. Al-Aziz nombor 2. Awalan ta'rifu lughatan huwa sifatul musyabbahah. Al-Aziz tu isim. Isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Isim sifat dia panggil. Isim sifat dan sifat pula sifat musyabbahah. Berasal kalimah azza ya'izzu bil kasrah. Ain tu baris bawah. Yang berarti qalla, sedikit. Au nadara, jarang. Qalla sedikit, nadara jarang. Ataupun dikatakan juga aziz berasal daripada perkataan azza ya'azzu bil fathi. Fathil ain. Ain tu baris atas. Tadi azza ya'izzu. Yang ni azza ya'azzu. Berubah baris, berubah makna. Azza ya'azzu makna qawiya wastada, makna kuat dan kuat dan mantap. Kuat dan mantap. Jadi Al-Aziz, nama Allah tu diambil daripada perkataan azza ya'azzu, azizan. Yang bererti yang maha perkasa, yang maha kuat. Kenapa dinamakan hadis aziz dengan nama aziz? Summiya bizalik, dinamakan demikian imma likillati wujudihi wa nadratihi. Sesuai dengan makna lughawi dia, azza ya'izu makna qalla sedikit, wa nadara dan jarang. Sebab apa? Sebab hadis aziz ni teramat sedikit dan teramat jarang. Ataupun dinamakan aziz juga liquwatihi, dengan makna yang kedua. Kerana dia kuat. Sebab apa dia kuat? Bimaji'ihi min tariqin akhar. Sebab dia datang dengan dua jalur, dua sanad. Jadi kuatlah. Kalau satu, hadis gharib tak kuat. Tapi kalau dua, ada dua jalur. Turuqani lahu, turuqani. Dia mempunyai dua jalur. Maka kuatlah. Berbanding dengan satu. Baik istilahan alla yaqilla ruwatuhu. Hendaklah tidak kurang perawinya. Perawinya mesti tidak kurang daripada dua. Fi jami' tabaqat as-sanad. Pada semua tabaqat sanad. Apa maksud tidak kurang daripada dua? Minimum 2 orang. Minimum 2 orang setiap tabaqat. Minimum tu 2 orang. Minimum 2 orang. Mana tidak kurang daripada 2 ni berapa? 2 lah. Kalau kurang daripada 2 berapa? 1. Jangan ada 1. Berbeza dengan masyhur. Dia tak kata tidak kurang daripada 3. Tapi dia kata salasah fa'aksar. 3 ataupun lebih. Maknanya kalau tidak 3 pun tak apa. 4, 5, 6 tak apa. Tapi aziz mesti 2. Baik. Huraian ta'rif yakni alla yujad. Iaitu hendaklah tidak ada. Pada mana-mana tabaqat aqallu min isnai. Kurang daripada 2. Mana 1 lah. Jangan ada. Mana-mana tabaqat perawinya 1. Jangan. Amma adapun in wujida fi ba'di tabaqatisan. Sekiranya ada ataupun sekiranya didapati pada sebahagian tabaqat sanad salasah fa'aksar ataupun lebih fala yadur. Tidak mengapa, tidak menjejaskan. Bisyarti, dengan syarat antabqa, hendaklah kekal ada
Walau tabaqatun wahidah, walaupun satu tabaqat sahaja, fiha isnad. Kena ada dua perawi, walaupun satu tabaqat saja. Pertama, jangan ada tabaqat yang kurang daripada dua. Satu. Yang kedua, mesti ada pada mana-mana tabaqat dua perawi. Walaupun satu tabaqat sahaja. Yang ketiga, tabaqat yang selebihnya, kalau ada 3 dan ke atas, tidak menjejaskan. Lebih kurang 3 syarat. Kenapa? Li'annal ibrah li'aqalli tabaqat min tabaqatis sanad. Kerana yang dikira ialah li'aqalli tabaqat. Tabaqat yang paling minima. Yang paling minima berapa? Hadis aziz. Dua. Yang paling minima dua. Yang penting, yang paling minima tu, walaupun satu tabaqat sahaja. Ustaz bagi contoh. Ada 5 tabaqat kan? Tabaqat pertama, sahabat ada 2. Tabaqat kedua, tabi'in ada 5. Tabaqat ketiga ada 10. 2, 5, 10. Kemudian tabaqat tabi'in ada 15. 2, 5, 10, 15. Husnayain. Ahmad. Husnayain. Saya Ustaz. Enti tahu tak? Enti ada 2 kebaikan. Tahu kot. Tahu apa dia 2 kebaikan? Cuba sebut. Pasti Ustaz. Tak pasti. Tapi tu kenapa namakan Husnayat? Tak tahu dah. Tanya ayah, kenapa ayah pilih nama Husnayat? Apa 2 kebaikan yang ada pada saya? Baik. Tak apalah, tak boleh jawab yang tu. Jawab soalan Ustaz. 2, 5, 10, 15. Hadis apa tu? Pertama sekali hadis mutawatir ahad. 2, 5, 10, 15. Senayan. Saya Ustaz. Jawablah. Mutawatir. Mutawatir. Ibtihal Mamat. Ibtihal. Ya. Jawab. Mutawatir ahad. 2, 5, 10, 15. Mutawatir kot. Oh, main kod pula. Boleh kod-kod ke? Ifatul iman. Ifah. Ifatul iman. Ya. Jawab soalan. Hadis ahad ke mutawatir? 2, 5, 10, 15. Mutawatir. Mutawatir. Irdina Humaira. Ya Ustaz. Hadis ahad ke mutawatir? Saya rasa hadis ahad. Oh, main rasa yang tadi main kod.
Hadis mana boleh rasa ni makanan. Julfakar binalti. Kamu tak jumpa Julfakar. Saya Ustaz. Kaifa haluk? Kamu tak dengar suara manja Julfakar. Hadis ahad ke mutawatir? Ahad Ustaz. Ahad. Confirm? Ya Ustaz. Kenapa? Kan ada 15 tu. 10-15. Kalau hadis mutawatir dia punya hadnya lebih 10 ke atas. Kalau hadis ahad paling minimum 2. Yang mula-mula tu betul lah. Hadis ahad, hadis mutawatir mesti 10 ke atas. Hadis mutawatir mesti 10 ke atas, betul lah. Tapi yang kedua, second part tu tak betul. Hadis ahad minimum 2 tak. Tapi jawapan ahad tu betul lah. Husnayan, ibtihal, ifatul iman. Bukan mutawatir. Kan Ustaz dah ada hadis mutawatir ni. Bilangan ramai tu salah satu syarat mesti ada pada setiap tabaqat. Memang ada 15, ada 10. Tapi 2 tabaqat lagi 2. Itu tak cukup syarat. Lepas tu 1 tabaqat lagi 5. Jadi tak boleh jadi hadis mutawatir. Boleh faham tak? Baik, Syahrizan. Jawapan Julfakar betul hadis ahad. Hadis ahad yang mana satu? Masyhur ke aziz ke gharib? Syahrizan. Syahrizan. Ya Ustaz. Ya. Apa tadi Ustaz? Sekat-sekat. Tabaqat dia ada 4 tabaqat, 2, 5, 10, 15. Julfakar jawab hadis ahad betul. Cuma Ustaz nak pastikan ahad tu jenis apa? Masyhur, aziz ataupun gharib? Aziz ke Ustaz? Kenapa aziz? Kenapa aziz? Kan di sini disebut li'annal ibrah li'aqalli tabaqat min tabaqat as-san. Sebab yang dikira ialah yang paling minima 2 tu. Selebihnya nak lebih daripada 2 tak kisah. Boleh? Baik. Kemudian hazat ta'rif, inilah ta'rif yang lebih rajih. Baik. Ni perkataan ar-rajih. Ta'rif yang lebih tepat lah. Baik, kemudian contoh dia 3 misaluhu. Hadis riwayat Asy-Syaikhani. Siapa Asy-Syaikhani? Muhammad Zaidi. Muhammad Zaidi. Mana Ustaz? Siapa Asy-Syaikhani? Perawi ke Ustaz? Perawi? Najwa Ruslan. Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu. Syaikhan ni Bukhari Muslim. Bila sebut Syaikhan, Bukhari Muslim. Daripada hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan Bukhari meriwayat, tadi Bukhari Muslim meriwayat hadis Anas. Kemudian Bukhari pula, Bukhari seorang-seorang dia riwayat hadis Abu Hurairah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ummi Farisha. Ummi
Pernah dengar tak hadis ni Umi? Tak pernah. Baik, tidak beriman seseorang kamu sehingga aku, yakni Rasulullah, lebih dikasihi, dicintai kepadanya berbanding dengan bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Baik. Adakah karya-karya khusus tentang hadis aziz? Lam yusannif al-ulama. Ulama tak menyusun, tak menulis. Musannafat khasah. Karya-karya khusus untuk hadis aziz. Wazahid, kenapa? Mana tak ada kitab khusus yang mengumpul hadis aziz. Kenapa? An-nazalika kerana likillati, sebab hadis aziz ini terlalu sedikit. Yang dua perawi terlalu sedikit. Wali adami husuli faedah, dan tidak ada faedah. Kalau kumpul pun tak ada faedah. Kita bukan nak tengok bilangan perawi, tapi nak tengok hadis tu sahih ke tidak. Min tilkal musannafat itu potong. Itu salah tu. Potong Min tilkal musannafat potong. Baik, hadis yang ketiga, jenis hadis ahad yang ketiga al-gharib. Ta'rifuhu lughatan sifatun musyabbah. Sama dengan aziz. Azizun gharibun. Apa makna gharib? Lughatan al-munfarid. Al-munfarid ni solo lah, sorak. Au al-ba'id an aqaribi, jauh daripada kaum keluarga dia. Jauh daripada kaum keluarga dia. Istilahan ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid. Hadis yang diriwayat oleh seorang perawi. Hadis yang diriwayat secara solo oleh seorang perawi. Itu hadis gharib. Jadi gharib satu perawi, aziz dua, masyhur tiga dan ke atas. Baik, syarh ta'rif. Ai wal hadis alladhi yastaqillu bi riwayati syakhs wahid. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Yastaqil makna secara berasingan. Dia secara solo. Imma fi kulli tabaqat, sama ada seorang perawi itu pada setiap tabaqat satu-satu. Au fi ba'di tabaqat, ataupun satu perawi itu ada pada sebahagian tabaqat sahaja. Satu tabaqat sahaja ataupun dua tabaqat sahaja. 1, 5, 10, 15. Ataupun 1, 10, 20, 30. Walau fi tabaqatin wahidah. Walaupun satu tu pada satu tabaqat sahaja. Ini sama dengan aziz. Walaupun dua, hanya ada pada satu tabaqat sahaja. Itu aziz. Walaupun satu, ada pada satu tabaqat sahaja. Itu gharib. Wala tadurru az-ziyadah, dan tidak menjejaskan penambahan perawi lebih daripada satu fi baki, pada baki ataupun tabaqat yang selebihnya. Kenapa? Li'annal ibrah lil aqal. Kerana yang dikira ialah yang paling minimum. Al-aqal tu minimum, iaitu satu. Baik, contoh hadis gharib. Misalu hadis ni, hadis masyhur. Innamal a'malu binniyat. Tafarrada bihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ni diriwayatkan secara solo. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar al-Khattab. Jadi ramai-ramai sahabat tu, sahabat ada berapa semua? Wan Afif Fayyad. Berapa jumlah sahabat semua? Tak tahu Ustaz.
Tak tahu. Wan Nur Farhani. Umar Yazid. Tak pasti Ustaz. Tak pasti. Sukainah. Ya, saya Ustaz. Nanti Sukainah ke Sakinah ni? Sukainah. Confirm Sukainah. Ya saya. Mana Sukainah? Sama macam Sakinah tapi dia isim tasghir. Mana ketenangan yang kecil lah ni? Kenapa pilih ketenangan yang kecil? Saya tak tahu. Bukan nanti bubuh nama ni? Tak atuk saya. Oh. Tahu tak berapa bilangan sahabat? Tak Ustaz. Sebenarnya tidak ada ulama yang boleh memberi angka yang tepat lah jumlah sahabat. Cuma anggarannya ketika Nabi menunaikan haji di Mekah tu, itu haji wada', bersama Nabi 120,000. 100,000 lebih lah. Itu tak masuk yang tak pergi tu. Mana sekitar 120,000 lah. Jadi banyak-banyak sahabat tu, hanya Sayyidina Umar sahaja riwayat hadis innamal amalu binniyat. Hadza wa qad yastamirru at-tafardud. Jadi kesoloan. Kita nak kata istilah apa? Keseorangan perawi itu berterusan yastamir. Bukan sahaja tabaqat sahabat tetapi tabaqat tabi'in, tabaqat tabi'in seorang tabi'in. Tabaqat tabi'in seorang juga. Ila akhir sanad, sehingga sanad terakhir. Wa qad yarwihi an zalikal mutafarrid. Kemudian last kali barulah adadun minar ruwat. Jumlah perawi yang ramai. Mana seorang masuk tabaqat terakhir, mungkin tabaqat tabi'in dah semakin ramai. Contoh lain, hadis Malik. Malik ni siapa? Imam Malik lah. Imam Malik meriwayat hadis daripada Az-Zuhri. Malik ni tabi'in. Tulis Imam Malik tabi'in. Tak. Ataupun TT. Kemudian Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri tabi'in. Tulis T. Ataupun tak. Ibn Syihab tabi'in riwayat hadis daripada Anas, sahabat. Dan Anas riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menyatakan dakhala Makkah, Nabi masuk Mekah wa ala ra'sihi al-mighfar. Sedangkan di atas kepalanya ada macam serban lah ataupun topi. Dan hadis ni tafarrada bihi Malik. Diriwayatkan oleh Imam Malik secara solo daripada Az-Zuhri. Begitu juga Zuhri riwayat hadis ni secara solo daripada Anas bin Malik. Lepas tu masuk tabaqat selepas Imam Malik barulah bertambah. Maka hadis ni dikategorikan sebagai hadis gharib. Ustaz. Ya. Maksud dia kan yang hadis yang Malik tadi kan Ustaz, dia diriwayatkan secara solo oleh Imam Malik kan Ustaz. Maksudnya pada zaman dia tu tak ada orang lain yang riwayat hadis tu ke Ustaz? Ke macam mana Ustaz? Ya. Antu kena faham ni. Yang riwayat dengan yang mendengar dan belajar. Macam hadis innamal amalu binniyat lah. Bukanlah maksud Sayyidina Umar sahaja yang dengar hadis itu daripada Nabi. Tidak. Ramai sahabat beribu. Cuma yang meriwayatkan secara bersanad. Sayyidina Umar riwayat hadis ini kepada tabi'in. Ustaz lupa nama dia. Mana yang dengar hadis daripada Rasulullah ramai.
Tapi yang meriwayatkan Sayyidina Umar seorang. Lepas tu Sayyidina Umar sampaikan hadis ni kepada ramai kalangan tabi'in. Tapi yang meriwayatkan seorang je. Yang ada dalam sanad hadis tu. Itu maksud. Takkanlah sepenting hadis innamal amalu binniyat Sayyidina Umar seorang sahaja dengar daripada Nabi. Tak logik. Dengar tu ramai tapi yang meriwayat. Macam ni lah. Ustaz sampaikan hadis kepada antum. Antum ni berapa? 80 orang. Tapi tak semua sampaikan kepada orang lain. Mungkin Syafiq saja. Lepas tu, contoh Syafiq sampai kepada kawan Syafiq. Lepas tu, kawan Syafiq pula sampai kepada orang lain. Begitulah. Okay. Di mana kita nak dapatkan hadis gharib? Mazan ni tempat yang kebiasaan ada hadis gharib. Air makan wujud, tempat adanya hadis gharib. Banyaklah. Contohnya kitab Musnad Al-Bazzar. Ini kitab hadis ni Musnad Al-Bazzar. Yang kedua Al-Mu'jam Al-Awsat oleh At-Tabarani. Baik. Ini secara umum lah. Adapun secara khusus, Ashhar al-Musannafat, masyhur, karya yang masyhur mengenai hadis gharib. Ni ada. Hadis masyhur tak ada. Hadis aziz tak ada. Tak ada karya khusus. Tapi hadis gharib ada. Antaranya ialah gharaib. Gharaib tu jamak kepada gharib lah. Mana hadis-hadis gharib Imam Malik. Mana Imam Malik riwayat hadis secara sahlu. Dikumpul hadis ni oleh Imam Ad-Darqutni. Kemudian yang kedua Al-Afrad. Al-Afrad tu sama dengan gharib lah. Fardun. Oleh Ad-Darqutni juga. Yang ketiga kitab-kitab sunan. Banyaklah. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i. Allati tafarrada bikulli sunnatin minha ahlu baldah. Kitab-kitab sunan yang diriwayatkan secara solo oleh ahlu baldah, penduduk sesuatu negeri. Contoh ahli Kufah. Dalam ramai-ramai ahli Kufah seorang je riwayat hadis ni. Ahli Makkah. Dalam ramai-ramai ahli Makkah seorang je. Mana ahli Madinah mungkin ada. Mana Solo tu mengikut negeri. Bukan secara umum. Mungkin ahli Kufah ada, riwayat hadis tu ahli Basrah ada, ahli Mekah ada, ahli Madinah ada, dah 4 dah. Itu bukan gharib. Tapi kalau lihat kepada, sempitkan skop tu kepada negeri tertentu, dia seorang je. Mana gharib nisbah kepada penduduk negeri tersebut. Kitab ni ditulis oleh Abu Daud As-Sijistani. Tahu di mana Sijistani? Abu Daud ni bukan orang Arab. Daripada Sijistan. Sijistan tu dekat dengan Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan dan Kelantan. Dekat-dekat lah tu. Okey, wallahu alam, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Tajuk yang pembahagian hadis yang ketiga, iaitu taksim al-hadis binisbati ila qabulihi wa raddihi. Wallahu alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima banyak Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.